Berdengarkan suara? Boleh, boleh. Assalamualaikum. Hari ini saya dengan Lisa akan membentangkan mengenai inisiatif dalam menangani isu-isu kelestarian alam. Sedikit pengenalan untuk kelestarian alam kita. Maksud kelestarian adalah proses mengekalkan perubahan dalam cara yang seimbang di mana eksploitasi sumber, arah pelaburan, orientasi pembangunan, teknologi dan perubahan institusi semuanya harmoni dan meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi keperluan dan aspirasi manusia. Okey, kelestarian ini juga dikenal sebagai mampan. Maksud yang lain untuk kelestarian adalah membiarkan atau memelihara alam sekitar supaya kekal seperti sedia kala. Seterusnya, matlamat pembangunan lestari atau SDG. Terdapat 17 matlamat yang telah dirangka bagi menangani isu-isu kelestarian alam. Contohnya yang dipaparkan sekarang ni. Untuk matlamat yang pertama adalah no poverty atau tiada kemiskinan. 1 daripada 10 orang di dunia sedang mengalami kemiskinan yang melampau. Menjelang tahun 2030, Pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan memastikan bahawa semua lelaki dan wanita, khususnya yang miskin dan yang rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber ekonomi serta akses terhadap perkhidmatan asas, pemilikan dan penguasaan atas tanah dan bentuk harta tanah, warisan, sumber semula jadi yang sesuai, teknologi dan perkhidmatan kewangan baharu termasuk pembiayaan mikro. Pihak PBB juga akan melaksanakan sistem dan langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua menjelang tahun 2030 bagi mencapai liputan yang cukup besar terhadap orang miskin dan yang rentan. Matlamat yang kedua adalah zero hunger atau sifar kemiskinan. Majoriti penduduk dunia yang mengalami kekurangan zat makanan adalah seramai 381 juta masih terdapat di kawasan Asia. Lebih daripada 250 juta orang yang mengalami masalah yang sama pula tinggal di Afrika, di mana bilangan seseorang yang mengalami kekurangan zat makanan telah berkembang lebih cepat daripada tempat lain di dunia. Jika trend tersebut berterusan, maka bilangan orang yang terjejas akibat kelaparan akan melepasi 840 juta orang menjelang 2030 atau 9.8% daripada populasi global. Pihak PBB mengharapkan apabila menjelangnya tahun 2030, segala bentuk kelaparan dapat dihentikan dan memastikan semua orang dapat mengakses untuk mendapatkan makanan, khususnya orang miskin dan orang yang dalam situasi terdesak seperti bayi. Ini memastikan bahawa mereka mendapat makanan yang selamat, berkhasiat dan mencukupi sepanjang tahun. Matlamat yang ketiga adalah good health and well-being atau kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Pihak PBB berusaha dalam membina capaian liputan kesihatan sejagat termasuklah perlindungan risiko kewangan, akses terhadap perkhidmatan penjagaan kesihatan penting yang berkualiti serta akses kepada ubat-ubatan dan vaksin penting yang selamat, berkesan, berkualiti dan berpatutan untuk semua. Menjelang tahun 2030, pihak PBB menjagakan pengurangan jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran udara, air dan tanah. Pihak PBB juga akan memperkukuhkan pencegahan dan rawatan penyalahgunaan bahan termasuk penyalahgunaan dadah narkotik dan penggunaan alkohol yang berbahaya. Matlamat keempat adalah quality education atau pendidikan yang berkualiti. Menjelang tahun 2030, pihak PBB akan memastikan semua pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan lestari termasuklah melalui pendidikan untuk pembangunan lestari dan gaya hidup lestari, hak asasi manusia, kesetaraan jantina, mempromosikan budaya perdamaian dan tanpa kekerasan, global kewarganegaraan dan penghayatan kepelbagaian budaya serta sumbangan budaya untuk pembangunan lestari. Pihak PBB juga akan membina dan menaik taraf kemudahan pendidikan yang sensitif terhadap kanak-kanak, orang kurang upaya dan jantina serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat, tanpa kekerasan, inklusif dan berkesan untuk semua.
Seterusnya mengenali agenda tempatan 21. Dipersilakan Lisa. Next slide. Apa itu agenda tempatan 21? Agenda tempatan 21 ni ialah satu program untuk masyarakat, sektor swasta dan pihak berkuasa tempatan iaitu PBT. Ketiga elemen yang tadi tu, masyarakat, sektor swasta dengan PBT tu, uh, ketiga elemen utama bekerjasama untuk merancang dan menguruskan kawasan persekitaran ke arah pembangunan mampan. Apa yang dimaksudkan oleh pembangunan mampan? Secara ringkasnya, pembangunan mampan ialah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi-generasi masa hadapan. Di samping mengimbangkan pembangunan ekonomi dengan keperluan-keperluan sosial dan alam sekitar. Kalau nak lebih mudah faham, pembangunan mampan ni macam pembangunan yang lebih berperancangan dan teratur. Next slide. Objektif agenda tempatan 21. Ada 5. Yang pertama, mendedahkan masyarakat dan sektor swasta tempatan kepada isu-isu pembangunan mampan dan agenda 21. Yang kedua, menjelaskan bahawa tanggungjawab pembangunan mampan adalah tanggungjawab bersama. Maksudnya bukan tanggungjawab bagi pihak yang PBT tu sajalah, untuk semua orang lah tanggungjawab tu. Yang ketiga, merumuskan strategi dan pelan tindakan agenda tempatan 21. Yang keempat, melaksanakan pelan tindakan agenda tempatan 21 dalam bentuk projek-projek pembangunan mampan. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan dan pelaksanaan di setiap PBT. Next. Usaha pihak berkuasa tempatan dalam menyokong agenda tempatan 21 ni, yang pertama, Jabatan Alam Sekitar, JAS. Jabatan Alam Sekitar ni mentadbir dan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekitar. Fungsi dia untuk mencegah, mengawal pencemaran dan mempertingkatkan kualiti alam sekitar dan undang-undang yang berkaitan dengannya. Jabatan Alam Sekitar ni dia menganjurkan program memelihara dan memulihara alam sekitar melalui pendidikan. Misalnya program Sekolah Lestari, Anugerah Alam Sekitar. Selain itu, program Rakan Alam Sekitar juga telah diwujudkan dan dilancarkan pada 4 Jun 2009 oleh YAB Tan Sri Muhyiddin bin Mohamed Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Program Rakan Alam Sekitar RAS merupakan inisiatif Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar NRE dalam membangunkan kesedaran dan menggerakkan anggota masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Yang kedua, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia iaitu JPSM. JPSM ni menjalankan program penghutanan semula. Ia mewartakan taman negara, hutan simpan dan taman marin. JPSM juga menjalankan rawatan silviculture iaitu kaedah menebang sekeliling anak pokok yang berharga dan kaedah golongan racun pada pangkal pokok. Golongan racun pada pangkal pokok ni maksudnya dia letak racun kat keliling pokok tu, kat area bawah tu. Yang ketiga, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara iaitu Perhilitan. Perhilitan ni nama singkatan untuk tu lah. Perhilitan ni dia memberikan pendidikan pemeliharaan hutan. Selain itu, Perhilitan juga melindungi taman-taman negara dan hidupan liar. Terusnya. Yang terakhir, kaedah perundangan. Kaedah perundangan ni didefinisikan sebagai akta perundangan yang telah digubal dan dikuatkuasakan untuk melaksanakan tindakan terhadap bersalah alam sekitar. Antaranya, Akta Kualiti Alam Sekitar tahun 1974. Akta ini digubal bertujuan untuk mengawal perkara-perkara yang boleh membawa kepada berlakunya kemusnahan alam sekitar. Serentak dengan ini,
akta ini perlu diperketatkan agar usaha memelihara dan memelihara kualiti alam sekitar terjamin. Oleh itu, dapat dilihat bahawa peruntukan akta ini merangkumi hampir keseluruhan aspek dan masalah pencemaran alam sekitar seperti masalah pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara. Selain itu, bagi penilaian impak alam sekitar iaitu EIA. Penilaian impak alam sekitar ni merupakan satu pendekatan yang menekankan aspek pengurusan alam sekitar secara menyeluruh bagi mengekalkan keseimbangan antara pembangunan dengan kualiti alam sekitar di bawah aspek pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Pihak-pihak yang terlibat, terutama badan-badan kerajaan yang berkaitan alam sekitar, perlu turun padang secara kerap bagi memastikan dasar ini iaitu EIA berkesan. Sekian, terima kasih.